Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila biddin, amma ba'd. Saya mulakan barisan AQS, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan buku kita ni, masih dalam topik bab yang pertama, tapi pada hujung, pada topik ayat yang pertama yang kita detailkan itu. Baik, jadi hari ni kita masuk kepada syubhah, surat 13. Surat 13, tak pasti rasanya 13 lah kot dalam buku tuan-tuan kan. 13 kan. Baik, jadi hari ni kita masuk kepada topik daripada bahagian harta-harta. Kita dah bincang harta yang haram, cara menyucikan harta yang haram, kaedah-kaedahnya. Dan hari ni kita sambung kepada isu yang berkaitan dengan syubhah. Syubhah ni kita kata ramai orang faham, syubhah ni dia satu benda yang samar-samar, tak jelas. Ada yang kata syubhah ni bercampur harta halal dan haram. Kan bila halal dan haram tu bercampur, dia jadi syubhah. Adakah tepat daripada sudut pembahagian tu? Dan juga isu-isu yang terkait lah pada isu-isu semasa dalam pekerjaan, dalam bisnes dan apa, semua sekali nanti kita akan detailkan. Baik, jadi kita pergi dulu secara asasnya, apakah maksud syubhah? Syubhah adalah perkara-perkara yang menjadi kesamaran ataupun tidak jelas zatnya, sama ada merujuk kepada halal ataupun haram. Boleh jadi juga ia tidak jelas halal ataupun haram kerana dalil yang disangka kontradik atau maksud dan sebab-sebab yang saling berlawanan. Maka dapat disimpulkan bahawa syubhah adalah kesamaran atau tidak jelas, tidak tahu puncanya. Boleh jadi juga syak di antara dua perkara atau cara mendapatkannya. Kebanyakan orang awam tidak mengetahui hukumnya, adapun para ulama mengetahui hukumnya sama ada dengan nas daripada Quran dan juga sunnah atau kaedah qiyas dan selainnya. Okey. So, kita berbincang tentang isu berkait dengan syubhah. Dan bila sebut dengan syubhah ni, sebenarnya dia bukan maknanya satu saja, tapi mencakupi makna yang lebih luas lah. Seperti mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa pada ayat 157, Allah menyatakan pada pertengahan ayat tu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kan, ketika mana Nabi Isa AS tu nak disalib kan, bila mana nak disalib tu, apa yang berlaku ialah mereka menganggap bahawa Nabi Musa AS itu, Nabi Isa AS itu adalah Nabi Isa. Padahal hakikat sebenarnya kalau kita baca kebanyakan lah semua kitab-kitab tafsir, kita akan jumpa Nabi Isa itu yang disalib tu bukan Nabi Isa. Yang mana Allah kata tidaklah kami membunuhnya dan tidaklah kami mensalibkannya, dan dia tidaklah disalibkan dan dia tidaklah dibunuh, akan tetapi kami sama-samarkan dia. Syubbiha lahum. Kan, kami jadikan ia sebagai sama-sama ataupun jelas itu adalah seakan mirip kepada Nabi Isa, tapi hakikatnya bukan Nabi Isa AS. Jadi Allah menggunakan perkataan syubbiha lahum, kami sama-samarkan mereka. Kan, jadi pengikut-pengikut ni ingat yang mereka salib tu Nabi Isa, yang mereka bunuh tu adalah Nabi Isa, tapi sebenarnya adalah pengikut Nabi Isa AS yang mirip wajahnya sepertinya. Jadi mereka ingat itu adalah Nabi Isa. Maka Allah guna perkataan syubbiha lahum, disama-samarkan ataupun tak jelas bagi mereka, tapi mereka nampak tu memang betul. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengubah, bukan Nabi Isa yang dibunuh dan yang disalib. Baik, kemudian juga hadis yang ma'ruf yang kita selalu dengar, dalam hadis 40 pun ada hadis tentang daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Kata Nabi SAW, sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada perkara yang sama-sama, dipanggil syubhah, perkara yang sama-sama. Dan kemudian la ya'lamuhunna kathir minan nas, manusia ramai yang tak tahu tentang perkara syubhah ni. Kan, yang haram tu jelas, yang halal tu jelas, tapi yang syubhah ni tidak diketahui. Ramai manusia tak tahu. Yang tak tahu tu merujuk kepada kita semualah, kebanyakan orang awam dia tak tahu. Tapi kalau para ulama, mereka tahu, mereka membahaskan, mereka membincangkan. Dan kemudian Nabi SAW sebut pada pertengahan hadis tu lagi, Nabi menyatakan bahawa tentang
siapa famanittaqa syubhat, siapa yang menjaga daripada perkara-perkara syubhat, kan, faqad istabra li dihni wa irdih, dia akan menjaga agamanya dan menjaga maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram, siapa yang biasa duduk dalam perkara-perkara syubhat, maka dia lebih dekat kepada perkara-perkara yang haram. Itu ringkasanlah daripada hadis tu, nak menunjukkan bahawa pertama, agama kita menyebut tentang halal itu jelas, dan banyaknya perkara-perkara yang halal. Okay. Dan kemudian maksudnya kalau nak ikut level tu, perkara yang halal tu nombor satu lah, maksudnya halal tu lagi banyak lah. Yang kedua, perkara haram. Haram tu sikit, haram tu sikit. Sikit tu maksudnya apa? Lebih banyak lagi perkara halal daripada haram lah. Kalau kita tengok yang tak boleh makan apa je, nampak kan? Kalau air yang tak boleh minum apa je, sikit je. Yang banyak boleh minum halal banyak. Sama jugalah makanan, minuman dan perkara-perkara yang lain. Tetapi di antara tengah-tengah tu, yang levelnya paling sikit, syubhah. Syubhah. Tapi syubhah ni ramai yang tak perasan, yang tak nampak. Dia adalah daripada sudut salah satu daripada perkara yang syubhah. Jadi Nabi sendiri sebut ramainya manusia dia tak nampak dan tak perasan berkait dengan perkara syubhah. Dan Nabi menyebutkan sesiapa yang menjaga perkara-perkara yang syubhah, maka dia menjaga agama dan maruahnya. Sebab tu nak pelihara, nak jaga tu adalah salah satu daripada prinsip yang cukup penting. Dan kemudian juga siapa yang sentiasa dengan perkara-perkara yang syubhah, maka dia lebih dekat duduk ataupun lebih hampir kepada perkara yang haram. Jadi hadis tu jelaslah menunjukkan tentang adanya perkataan syubhah dan pembahagian bahawa harta ni ada halal, ada syubhah dan sebagainya, ada haram dan sebagainya. Jadi disebut oleh Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, perkara yang mana Allah larang, ni kaedahnya lah, perkara yang Allah larang, maka dia adalah perkara yang haram. Mana-mana perkara yang Allah diamkan, maksudnya tak sebut benda ni haram ke, benda ni halal ke dan sebagainya, tapi Allah diamkan, maka dia adalah perkara yang harus. Banyaklah perkara yang harus ni. Yang ketiga, perkara yang Allah sebut benda ni boleh, dihalalkan bagi kamu, dibenarkan untuk kamu dan sebagainya lah, maka semua itu menunjukkan perkara tu halal. Dan bila sebut halal itu, lebih bawah ataupun perbincangannya ialah perkara harus halal lah. Itu kita nak mudah faham. Dan kemudian kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, maka ada perkara yang di tengah-tengah antara halal dan haram itu, maka namanya syubhah. Jadi beliau menyimpulkanlah apa yang ada di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, supaya kita jelas daripada sudut perbincangan dia. Okey. Dan kemudian antara benda yang penting juga sebelum kita pergi maksud syubhah, yang disalah fahami pun dia juga, yang tak jelas pun dia juga, nanti kita jelaskan. Jadi sebelum tu kita nak pergi dulu prinsip kita sebagai umat Islam ni, perkara yang paling terbaik adalah mencari yang halal, mencari yang halal, dan bukan yang syubhah dan apatah lagi yang haram, perkara yang halal. Halal tu macam mana? Halal itu kalau boleh dipastikan 100% halal, dan Quran banyak kali sebut dalam surah An-Nisa ayat 114, dalam surah Al-Ma'idah ayat 66 ataupun 84, 88, dan kemudian surah Al-Baqarah ayat 172, ayat 168 menyebutkan tentang halalan tayyibah. Kan Allah menyatakan bahawa dalam surah Al-Baqarah contohnya 168, Allah bagi tahu kepada kita, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah bagi tahu kepada kita, wahai manusia, bukan orang beriman, wahai manusia. Maksud semua manusia ni kena makan yang baik, yang elok. Apatah lagi orang beriman, betul tak? Kan? Orang beriman lagilah kena makan yang baik, lagi elok. Maka Allah kata halalan tayyibah, makanlah apa yang ada di atas muka bumi ni yang halal lagi baik. Yang halal lagi baik, lagi elok. Kata Al-Imam Al-Juzani, maksud halal lagi baik, lagi elok ni yang elok, yang suci, yang baik lah. Itu dipanggil halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Jangan kamu ikut perbuatan ataupun langkah-langkah syaitan, sungguhnya dia adalah musuh kamu yang nyata. Maksud syaitan dia suka makan benda yang haram, buat benda yang haram. Kan? Dia main judi, dia minum arak, dia bertenun nasi, dia mengundi nasi, kemudian dia beri makan bahala dan macam-macam kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh syaitan. Dia bukan hanya sekadar menghasut cucu cici Adam, tapi dia juga adalah melakukan perkara yang haram. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, boleh semak daripada perbuatan dan juga amalan-amalan syaitan yang mana menunjukkan dia melakukan perkara-perkara yang haram. Okey. So kita jelas dekat situ.
halalan tayyibah. Maka nak jadi halalan tayyibah ni prinsip dia apa? Dia kena ada apa? Kena ada berapa? Kena apa yang perlu ada? Kalau ikut apa yang disebut oleh Al-Imam Khatib Syrbini dalam kitabnya, kitab tafsir beliau ni pakar dalam fiqh, tapi beliau juga pakar dalam tafsir. Sirajul Munir dalam kitabnya menyimpulkan, saya ringkaskan, kata beliau untuk jadi halalan tayyibah tu kena ada 4 perkara baru dipanggil halalan tayyibah. Yang pertama, zat itu sendiri ataupun asalnya itu sendiri halal. Benda tu sendiri halal lah, maksudnya ayam ke apa ke semua dan sebagainya disembelih kan. Kalau tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran apa semua tu halal lah. Okay? Minuman, makanan dan seterusnya, zat sendiri halal. Yang kedua, cara proses. Sebab ada benda ni kadang-kadang halal tapi cara proses tak halal kan. Cara proses tu mungkin syubhah. Contohnya apa? Sembelih ayam, elok dah sembelih tu, tapi letak atas lantai, cara proses tak betul. Kan? Cara proses tak betul. Kemudian masak betul dah, elok dah, tapi masak tu letak kat tepi-tepi bilik air contohnya, ataupun dalam bilik air, kok rumah tak muat ke apa kan. Ni orang berniaga lah kan, dan seterusnya. Okey, kemudian juga kita kata ayam sembelih elok dah semua, tapi ramuan yang nak buat ayam tu, dia punya tak kira lah chicken stock dia ke apa benda semua yang nak masak, nak proses dia tu, kalau nak buat goreng tepung dia tu ke dan sebagainya, semua tu kena pastikan halal juga. Maksudnya ayam tu halal tapi proses kan? Orang putih kata apa? From farm to table, daripada ladang sampai ke meja mesti halal. Logistik nak bawa dia, lori nak bawa dia, tak boleh bercampur dalam lori tu, ada yang haram ada halal, tak boleh. Kan? Kemudian juga bahan-bahan dia, masakan dia semua dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mesti mendatangkan manfaat. Mana ada makanan yang halal tak ada manfaat? Mesti ada manfaat. Protein lah untuk badan lah, untuk apa kebaikan dan sebagainya lah. Dan nombor 4, tidak boleh memudaratkan. Itu dia panggil halalan tayyibah, suci lagi baik lagi elok. Apa yang mudaratkan ni? Ada benda-benda kadang-kadang kita makan dia racun. Gulanya lebih. Kadang-kadang dia punya garam dia lebih. Jadi dia tak elok. Dia halal tapi tak tayyiban. Ni makanan-makanan yang fast food ke apa dan sebagainya lah. Kan, yang mengandungi bahan pewarna berlebihan dan sebagainya. Maka semua itu termasuk daripada benda yang dipanggil halalan tayyibah. Maka Imam Khatib Syrbini sebut 4 perkara ni baru jadi halalan tayyibah. Baik. Dan di bawah daripada halal haram tak payah bincang lah, memang jelas lah. Kan? Di bawah perkara yang halal dan haram itu, di tengah-tengahnya ada syubhah. Baik, jadi apakah maksud syubhah? Maka saya bawakan kat situ beberapa pandangan di kalangan para ulama. Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, disebut oleh Imam Syekh Mullah Ali Qari dalam Mirqatul Mafatih, syarah kepada Mishkat Masabih, dan banyak lagi lah. Tapi saya ringkaskan. Maka disebutkan dekat situ, pertama sekali, halal dimasukkan dengan syubhah ni apa dia? Perkara yang menjadi kesamaran atau tidak jelas zatnya. Okey, kesamaran. Maksudnya ni dapat kat mana? Saya pun tak pastilah kan. Kan. Tapi dah ada dah ni kan. Jadi maksudnya kesamaran itu, contoh tiba-tiba duit masuk dalam akaun. Kan? Masuk duit dalam akaun. Kita kata ni kita punya lah. Dia boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang bank silap transfer, kadang-kadang kita tak perasan akaun kita tu digunakan oleh orang lain. Dia panggil kedai akaun. Kan? Orang lain guna akaun kita, tiba-tiba ada duit masuk. Kan? Rupanya dia buat money laundering lah, cuci duit. Boleh jadi juga. Kan? Ataupun contohnya kita pun tak jelas daripada mana, mungkin kawan ke siapa ke transfer silap masuk. Maka kita kena tengok dulu. Dan asalnya ialah syubhah. Kita sama-sama kita tak tahu. Dan kadang-kadang kita tak boleh tengok pun, tak boleh trace dalam akaun kita tu siapa yang masukkan. Mungkin melalui deposit, mungkin melalui apa, kita tak dapat tahu, kita tak dapat trace. Kalau dapat trace tu okey lah, daripada nama siapa, daripada bayaran apa dan sebagainya. Tapi kalau tak dapat trace, syubhah. Bukannya bila masuk akaun kita punya. Kan? Kalau gitu mudah lah. Tapi kalau ada depan rumah kita punya. Kan? Jadi kita kata konsep dia sama, walaupun akaun. Jadi menunjukkan bahawa asal punca tu sama juga hari ni orang melabur. Sebab tu perkara syubhah yang pertama, orang melabur ni apa dia? Dia tak tahu. Pertama, syarikat ni syarikat apa? Kan? Sebab tu kalau pelaburan ni dia ada beberapa perkara lah. Saya nak tulis Saya duduk je kan. Kalau sebut pelaburan,
Kita akan tengok ni semua okey, boleh padam merah. Okey, syubhah dalam pelaburan. Syubhah dalam pelaburan. So, syubhah dalam pelaburan ni pertama sekali yang kita nak check apa dia? Yang ni ramai orang silap terlepas pandang lah. Satu, pertama sekali kita nak check adalah dia punya background syarikat lah. Saya BS je lah saya malas nak tulis panjang-panjang. Background syarikat. Background syarikat ni maksudnya kita nak check sebelum kita melabur. Bukan main ada syarikat offer kita melabur, kawan kita offer kita melabur, tak kira lah siapa-siapa pun. Kan, siapa-siapa, ustaz kata jom kita melabur. Check dulu kan. Background syarikat. Yang pertama nak check dia apa dia? Akta. Syarikat ni berdaftar ke tak? Kalau dulu ada akta syarikat 1967. Lepas tu ada akta syarikat 2016. Ni the latest kan? 2016 punya akta syarikat. So, kena tengok dia berdaftar ke tak? Berkait akta syarikat. Kalau dia ni buat pelaburan, dia akan ada pula contoh kalau dia kita nampak dia macam MLM lah. Dia pun kata ni MLM tapi patuh syariah contohnya kan. Multi level marketing lah. Dia kata ni patuh syariah. Okey. So tengok akta. Dia mesti berdaftar dengan akta 1993. Tu yang paling ni lah pun, paling awal pun yang tu je lah kot. Okey. So kena tengok background syarikat. Kemudian kalau kita lihat kepada background syarikat, maksud kalau kita tak tengok, kita terus pergi melabur. Yang penting ustaz masuk, yang penting orang masuk, yang penting orang si fulan masuk, kita boleh masuk lah kot. Sebab dengar cerita, dia cerita pun dah dapat dividen, dah dapat untung. Syubhah dulu. Maksudnya nak masuk melabur tu syubhah dulu. Samar-samar. Kan? Kita tak tahu. Okay. So yang kedua, kita nak check benda yang paling penting adalah real business syarikat. Real business syarikat. Maksudnya syarikat yang kita nak melabur ni, apa benda yang dia buat tu sebenarnya? Sebab kalau dia tak ada real business, dia tak ada business yang sebenar dia buat. Contoh, kalau kita nak melabur dalam satu syarikat ni, dia buka klinik. Kan? Dia buka klinik. Bila dia buka klinik, bermakna klinik itulah sumber income dia. Orang datang, konsultan apa benda semua kan. Klinik itulah sumber income dia. Tapi ataupun contoh dia buka restoran, ataupun contoh dia buka car wash, apa-apalah, tak kisahlah. Yang penting ada real business. Kalau tak ada real business, syubhah. Sebab tak ada syarikat yang tidak ada business tiba-tiba boleh bayar dividen kepada pelabur. Ni ramai orang kena tipu lah. Sebab dia kata kita yang penting ada panel syariah. Panel syariah tu sabar dulu. Panel syariah pun kadang-kadang entah siapa-siapa jadi panel syariah. Kita pun tak tahu. Tapi kita kena ada real business. Apa projek yang dia buat? Katalah contoh kita nak melabur, kita nak buat projek kandang biri-biri. Kita ada 300,000 ekor contohlah kan. Pastikan betul-betul ada lah. Jangan on paper je. Kan? Okay, so real business. Okay, nombor 3, bila kita nak melabur, kita kena tengok apa? Kena tengok dia punya kontrak ataupun akad pelaburan. Okay. So kalau kita tanya, dia kata, kalau kita tak tahu benda ni, sebenarnya lah, sepatutnya sebab tu kita beli kat bank, kita beli kereta, beli rumah, pegawai tu kena terangkan kepada kita. Ini berdasarkan community murabahah contohnya. Kan? Ini berdasarkan sekian-sekian. Jadi ni akad dia lah. Patutnya pegawai tu kena terangkan. Sebab kita nak beli dengan dia ni. Kita nak jual beli dengan dia. Maksud dia wakil pada pihak bank, pegawai bank tu. Contoh kita nak beli kereta, ni kita pakai ijarah summa al-baik ke, dipanggil hire purchase. Kan? Kita nak beli kereta. Kita nak beli motor, ni berdasarkan apa? Kalau yang kredit Islamik, ijarah summa al-baik lah. Dipanggil hire purchase lah. Jadi patut diterangkan kepada kita sebelum kita sign tanda tangan tu. Bahkan kalau kita baca, kita tak faham, kita tanya dia. Patut begitu. Sebab apa? Nanti akan timbul lah isu-isu yang ke belakang kan? Tak puas hati ke apa ke. Kenapa pula kena penalti? Kenapa pula kena tu? Kenapa pula kena ni? Awak tak baca kontrak ke? Awak tak terangkan? Kan? Tu penting lah. Okay. So, kena tahu kontrak. So, dalam pelaburan ni ada macam-macam. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada wakalah biistithmar, ada ji'alah ataupun ju'alah, ada juga hibah masyurutah, dan macam-macam lagi. So, kita kena faham. Dia punya konsep dan perjalanan tu kena ada dia punya kontrak dan juga dia punya akad yang jelas. Contoh, saya nak melabur dalam satu syarikat. Nak melabur. Bila nak labur tu, saya nak letak katalah 10,000. Saya nak letak dalam ni, nak dapat, tentulah dapat dividen, dapat untung, betul tak? Apa kontrak yang saya kena pakai letak duit 10K dalam ni? Mesti ada kontrak. Contohnya kita kata musyarakah. Maksudnya adalah perkongsian, share ataupun partnership.
Jadi maksudnya perkongsian macam mana? Saya bagi 10K, orang tu bagi 10K, 10K, kita ada 100,000. Bila dah ada 100,000, kita nak buat apa? Kita nak melabur lah, kita nak buat bisnes tadi lah. Okey, so sekarang ni kita punya sharing macam mana? Profit macam mana? Akad berdasarkan apa? Jadi ni kena jelas. Kalau tak jelas ni tak payah masuk melabur lah. Syubhah. Bila syubhah sama-sama lebih dekat pada haram lah. Sebab kita tak tahu, kita tak jelas. Sebab tu kena jelas nak melabur apa semua. Dan ini juga mengelakkan kita ditipu. Okey, baik. Kemudian nombor 4, kena ada apa? Kalau boleh ada panel syariah. Panel syariah. Panel syariah ni siapa? Panel syariah. Panel syariah ni dia adalah yang pakar lah dalam bidang muamalat. Dia tahu kontrak, dia bukan sekadar muamalat. Dia bukan sekadar tahu ni akad jual beli, ni akad ni ada riba, bukan sekadar tu. Dia kena tahu lebih dalam lagi. Maksudnya, contohnya kalau panel syariah, dia kena cek dua benda lah. Satu daripada akad tu sendiri. Yang kedua daripada sudut, dia kena tengok juga kontrak yang dibuat oleh lawyer. Lawyer buat kontrak, kami banyak cek lawyer buat kontrak ni salah. Dan copy paste. Kan? Contohnya dia kata berdasarkan murabahah. Murabahah ni bukan pelaburan. Murabahah ni jual beli tambah margin keuntungan. Saya beli motor 5,000, saya nak jual kepada pelanggan peserta 6,000. Murabahah. Kan? Tapi dia gunakan kontrak murabahah tu pada pelaburan. Maka dia kata memang copy paste lah. Sebab tu lawyer pun dia kena secara ringkas dia kena tahu jugalah. Sebab tu dulu masa mula-mula nak jadi kita kata apa ni bank Islam yang pertama di Malaysia, lawyer tak tahu. Sebab tu alhamdulillah lah ada beberapa ustaz-ustaz kita ni yang tahu sikit-sikit yang tu pada permulaan dia. Kan ni 1993 punya cerita, tahun 2000 punya cerita. Kan awal-awal nak buat tu, lawyer tak tahu nak macam mana nak buat. Sebab benda ni kena melibatkan lawyer lah. Dan kemudian panel syariah kena check. Kemudian yang ketiga, selepas kontrak lawyer, kemudian dia kena check sistem. Sistem tu betul ke tak betul? Macam tuan-tuan buat Maybank to you kan, nak transfer, nak apa semua kan, itu panel syariah kena check. Capture ke tak, okey ke tak, apa kita kata, menepati syariah ataupun tak. Dia kena check. Tuan-tuan guna apa-apalah apps yang ada, app bank Islam ke, bank apa ke, semua yang Islamic bank lah, dia kena tahu. Kan? Kena check tu semua tu, kontrak dan kemudian sistem pembayaran macam mana, ada delay ke tak, ada apa ke, betul ke, tepat ke. So semua tu dia kena check. So panel syariah ni dia bukan sekadar ustaz yang pakar lah dalam bidang ni kan. Nanti bila orang cerita tentang okey, kita sekarang ni nak melabur 10K, kita nak buat ni, kita nak buat preference share. Contohlah preference share yang Islamic preference share lah. So bila nak buat preference share ni, dia kena tahulah preference share ni apa. Dia bukan sekadar hanya tahu ni kita guna kontrak musyarakah, syarikatul musahamah, bukan sekadar tahu kontrak. Preference share ni macam mana nak buat, dia kena tahu. Dia kena tengok betul-betul, dia kena perhatikan betul. Sebab kebanyakan syarikat dekat Malaysia ni antara benda yang penting, preference share ni. Tonton tengok yang saya ingat dalam 5-6 bulan lepas kot, ataupun tahun lepas kot, yang ada syarikat yang kononnya dia ada panel syariah. Jangan main-main, Prof Datuk Doktor panel syariah dia. Sebelum tu pun ada juga panel syariah dia, ada syarikat jual beli barang daripada Korea ke mana entah, Datuk Doktor apa semua juga. Tapi adakah kefahaman yang sebenar terhadap apa yang berlaku dalam syarikat ni? Sebab asalnya syarikat ni, saya sebut salah satu syarikat lah, saya tak nak sebut nama, tapi orang yang terkenal jugalah kat Malaysia ni, dia buat syarikat ni. Dia lantik 2-3 orang panel syariah. 2-3 orang ni semua tak tahu pasal preference share. Tapi disebabkan ada Datuk Doktor, pensyarah universiti hebat lah, apa semua, keluar TV masuk TV, dia pun lantik. Bila lantik, sebenarnya dia nak buat betul, akhirnya jadi scammer. Sebab ikut penasihat 25%. Berfaham? Kan? Jadi bila ikut penasihat 25% ni, tak tahu apa yang dia advise, tiba-tiba panel syariah umum, saya tidak bertanggungjawab dan melepaskan jawatan saya sebagai panel syariah. Senang je cerita. Jadi kalau awak tak reti, jangan masuk lah. Sebab hari ni semua orang jadi sangat best jadi panel syariah ni. Meeting pun dah 3,000 sekali bayar. Sekali meeting sejam, 2 jam. Kan? Jadi meeting ni ada pula allowance dia. Kan? Ini kalau standard 3,000, ada yang 7,000. Saya pernah ditawarkan 7,000. Tapi tak jadi lah. Ada benda lain yang saya tak apa tu pada waktu tu lah. Kan? 7,000 ni untuk bulanan tau. Pergi meeting je, bukan masuk office. Kalau contoh kita nak buat meeting 15 hari bulan, pergi lah.
Lepas tu semak dokumen apa semua. Lepas tu ada allowance pula. Allowance kehadiran 800 ke 1000 ke contohnya. Ini kalau kita ambil sekadar duit, kita tak menjalankan tanggungjawab, kita tak pandai, kita tak reti, sistem tak reti, apa semua tak reti, maka pada waktu tu hanya sekadar tahu ni musyarakah. Habis macam mana nak buat musyarakah? Apa guideline musyarakah? Apa guideline nak buat preference share? Apa benda yang betul, apa yang tak betul? Apa benda yang boleh jadi judi? Boleh jadi. Kan? Apa benda yang boleh jadi riba? So benda-benda macam ni, panel syariah bukan sekadar sedap mulut, kita nak masuk pelaburan, kami ada lantik panel syariah. Kita kata, box sini nak tengok siapa panel syariah awak tu. Kan? Okey, so panel syariah ni tuan-tuan nak check kat mana? Satu dekat bank negara. Sebab dalam list bank negara punya panel syariah tu boleh check lah. Okey. So maksudnya bila bank negara iktiraf dia sebagai panel syariah, ada 100 lebih ke 200 orang kot kat Malaysia ni yang diiktiraf oleh bank negara ni. Maka kalau dia ada nama dia bank negara, tuan-tuan boleh percayalah. Tapi tuan-tuan kena ingat juga, mungkin syarikat ni kata ada panel syariah, dia tunggang nama panel syariah tu. Padahal panel syariah tu tak ada kena-mengena. Kan? Kata Piramli apa? Saya tak ada kena-mengena dengan ini gambar. Kan? Maksudnya itulah. Okey. Kemudian juga boleh tengok juga dekat SC, Suruhanjaya Security Commission atau Suruhanjaya Security Malaysia. Ni ada dua. Satu, syarikat yang jadi konsultan syariah. Contoh, tuan-tuan tengok. SP later, tahu kan? Buy no pay later. Maksudnya beli sekarang, bayar kemudian. Ataupun marilah kita mencipta hutang. Marilah kita berhutang, kita bayar kemudian. Ni baru ni keluar kan, heboh tentang isu banyak orang berhutang. Dia yang create hutang lah maksudnya kan. Okey, jadi hutang tu sebab ada charge, ada apa semua lah, ada isu lah kat situ. Maka SP later ni, siapa yang bagi syariah advisor dia? Amani ni Datuk Dr. Daud Bakar punya lah. Amani Advisory. So bila sebut Amani Advisory ni, Datuk Dr. Daud Bakar tak payah dipertikaikan lagi lah. Tapi andai kata kita katalah contohnya ada syarikat lain, Mashrif ke, Eza Syariah ke apa-apalah. So mereka ni siapa? Bila nak tengok mereka ni siapa, check dekat SC. Mana-mana syarikat yang nak jadi advisory, ni check dekat SC. Kalau SC kata mereka ni ada dalam list konsultan ataupun syarikat untuk advisory, jadi panel syariah untuk sesuatu, tak kira lah syarikat ke apa semua, maka lulus lah. Kita boleh percayalah tu. Sebab apa? Sebab mereka pun akan submit, akan ada dia punya, adalah dipanggil sebagai standard dia untuk diluluskan jadi panel syariah ataupun jadi syarikat tu jadi advisory, penasihat. Okey, tu satu. Yang kedua, boleh jadi juga secara individu. Ustaz-ustaz lah. Tuan-tuan boleh check juga dekat SC. Ada tak nama ustaz ni berdaftar dekat SC? Kalau ada, okey lah, bismillah. Maksudnya betul lah kalau syarikat pelaburan tu. Sebab SC dia takkan approve kalau ustaz ni tadabbur Quran contohnya, bukan nak rendahkan tadabbur Quran. Dia takkan luluskan kalau ustaz ni buat kursus kenduri kahwin apa semua. Dia takkan luluskan ustaz ni tafsir, tak. Dia mesti muamalat dan pakar dalam bab muamalat. Baru SC luluskan. Dapat dia punya sertifikat CJ dia. Jadi kalau ada ustaz-ustaz ni, tuan-tuan masuk jadi panel syariah, maka waktu tu dah tak jadi syubhah lah. Okey. So nombor 4. Last, nombor 5, untung rugi. Untung rugi. Saya pun tak tahu apa yang saya conteng, tapi faham lah kan? Boleh faham kan? Yang penting ikut yang tu lah. Jangan ikut apa yang saya conteng. Okey. Untung rugi. Untung rugi ni dalam pelaburan boleh jamin ke tak boleh jamin? Untung rugi. So ni dah ingat 4 perkara ni kena ingat. Kalau tuan-tuan nak melabur, ada ustaz akan masuk suruh melabur, tak kira lah siapa pun, kawan-kawan ke apa, check 1, 2, 3, 4, 5. Dan termasuk last kali yang saya nak bincang ni, untung rugi. Okey. So untung rugi dalam pelaburan ni, kita nak tengok macam mana kaedah dia. Sebab kalau tak jelas tu pun jadi syubhah, siap-siap jadi haram kot. Ini contoh je lah dalam pelaburan ni. Sebab pelaburan ni yang banyak dominan lah, yang orang selalu buat, orang ajak masuk apa semua. Hatta benda tu simple je. Awak modal tak banyak, 100 je. Contoh, sebalik 100 je kan? RM 100. RM 100 pun kalau dinamakan melabur, kena cek 1, 2, 3, 4, 5 yang kita sebut tadi. Okey, so nombor 5. So nombor 5 tadi, untung dengan rugi. Okey, untung rugi ni macam mana? Pertama, nak tahu nisbah ataupun keadaan untung rugi ataupun tak tu, yang pertama sekali ialah daripada sudut tak boleh jamin untung lah. Tak boleh jamin modal, tak boleh jamin untung. Itu prinsip dia. Maksudnya kalau ada satu pelaburan, dia kata, tuan masuklah,
masuk 1,000 dijamin modal. Kan? Kemudian dijamin dividen 5% sebulan. Contoh. Tinggalkanlah pelaburan yang macam tu. Nombor 1 saya sebut, tinggalkanlah. Walaupun ada panel syariah hadir. Maksud panel syariah hadir tu tak tahu buat apalah. Kan? Di panel syariah dia tak check betul-betul lah tu. Kan? Okay? So maksudnya untung rugi dia tak boleh jamin modal, tak boleh jamin modal, tak boleh jamin untung. Modal pun tak boleh jamin, untung pun tak boleh jamin. Bila modal tak boleh jamin, untung tak boleh jamin, bermakna itulah pelaburan sebenar. Kalau dia jamin modal, maknanya itu memberi hutang. Contoh saya kata kat Imam, Imam buat pelaburan. Imam kata, okey, Ustaz boleh letak 10,000, 10K contohnya. Nanti lepas tahun Ustaz akan dapat dijamin modal 10K tu. Dan lepas setahun tu Ustaz akan dapat 30% dividen. Jamin? Kan? Jadi bila jamin modal, jaminan ni bermakna saya bagi pinjam kepada Imam 10K, Imam tawarkan kepada saya dengan pulang balik nanti 10K. Memang orang berhutang kena pulang balik duit samalah. Pinjam 10K, bayar 10K lah. Itu asalnya orang berhutang. Jadi yang hanya dijamin adalah bayar hutang. Sebab pinjam 10K mesti bayar 10K, pinjam 100,000 bayar 100,000. Sebab dijamin pulang balik. Hanya hutang yang dijamin pulang balik. Pelaburan tak boleh dijamin pulang balik modal dia. Okey, tu satu isu. Baik. Kemudian yang jadi masalahnya, dah jadi konsep tu bertukar hutang tau. Sebab kita kena ingat muamalat ni dia bukan nama akad tu. Muamalat ni apa yang berlaku. Kalau sekadar letak nama ni apa, tapi tak menepati sebenarnya, maka dia tetap haram juga. Walaupun contohnya kita kata tadi ada akad, namanya ialah kontrak akad dia adalah mudharabah. Kita tengok tak betul mudharabah macam ni contohnya. Contohnya mudharabah dijamin modal. Mudharabah ni macam mana? Mudharabah. Ni nanti kita akan jumpa. Okey, mudharabah ni iaitu pelabur bagi duit lah 10K contohnya. Kita ada pelabur, kemudian bagi kat siapa? Pengusaha. Dan pengusaha ni dia memang duduk saja. Contoh saya bagi dekat Syekh Kai 10,000. Saya kata kat dia, nak buat apa? Buat car wash, dia kata. Okay. Saya kata okey. So saya bagi 10,000 kat dia, dan kemudian saya sebagai pemodal, dia sebagai pelabur. So saya duduk goyang kaki je lah. So nanti saya tunggulah bila kalau dapat hujung tahun ke apa ke dan sebagainya lah, kalau ada keuntungan semua. Kan? Okay, so dia panggil mudharabah. Okay. Itu dia punya asal. Dia punya keuntungan pula macam mana? Keuntungan berdasarkan rasio nisbah yang dipersetujui. Contoh, kalau kita katalah contohnya 50-50. Terpulanglah. 70-70, 72-30 ke berapa ke dan sebagainya. 50. Maksudnya, kalau daripada 10,000 ni buka car wash, kemudian nanti hujung tahun kita dapat dia punya untung katalah 10,000 juga. Maka 10,000 tu kita akan bagi 50-50 lah. Berdasarkan persetujuan. Maksudnya saya 5,000, Syekh Kai 5,000. Kan? Jadi 5,000. Sebab kita punya persen keuntungan tu. Okey. Tapi kalau rugi, pemodal tanggung. Saya ada tanggung apa? Saya tanggung masa saya lah. Rugi saya. Sebab apa? Saya buat, saya dapur, tiba-tiba tak jadi. Kan? Hari duk hujan contohnya, tak ada orang car wash datang contohlah kan. Ataupun banjir contohnya, dengan car wash hilang. Contoh kan. Jadi saya rugi. Bila saya rugi sebagai pelabur, Cik Kai pun rugi juga sebagai Cik Kai pun sebagai pelabur, ataupun terbaliklah, mana-manalah. Dua-dua akan rugi. Seorang rugi modal, seorang rugi untung. Itulah konsep pelaburan. Kalau kita tak ada nak tanggung risiko, asyik dapat je, ikutlah apa pun, mesti dapat juga, maka kita jamin untung. Maka jamin untung ni macam kita bayar tambahan pada hutang. Bermakna saya bagi pinjam 100,000, saya jamin pulang balik 100,000. Betul lah tu, sebab hutang macam tu. Tapi atas nama pelaburan, saya kata tambah nanti 30% dividen. Maksudnya akan dapat 130,000 hujung tahun. 30,000 tu bila kita bagi hutang, dengan syarat tambah 30,000 riba. Ni pelaburan riba. Bila jamin untung. Untung tak boleh jamin. Tapi kalau letak nisbah tak apa. 50% tak apa. 20%. Kalau untung RM1 pun hujung tahun kita bagi 5% seorang. Contohnya. Kalau untung 300 kita bagi. Letak persen tak apa. Letak mesti dapat. Maksudnya 30% ni mesti dapat. Itu masalah. Tapi kalau pembahagian nanti, ni berapa ni? Kita akan bagi macam ni lah. Awak ambil 70, saya 30. Yang tu tak apa.
Sebab itu adalah pembahagian secara umum berdasarkan berapa yang kita dapat nanti. Tapi kalau letak 30% ni dah jamin dah daripada 10k 30%. Itu yang jadi masalah. Maknanya 3,000 tu dia jamin tu. Jadi di sini pelaburan yang mana kalau ada unsur-unsur pelaburan jamin modal, jamin untung, dia akan jadi masalah. Terutama bagi syarikat yang baru-baru nak tumbuh ni. Baru setahun, baru 2 bulan, tiba-tiba dia buat pelaburan, dia jamin. Itu sangat bermasalah. Kan? Sebab kalau dia nak jamin pun, dia kena dipanggil sebagai istilahnya indicative rate. Maksudnya 2019 dia dapat, syarikat ni lah yang melabur ni, dia dapat 5%. 2020 dia dapat 4.8%. Ni dividen dia dapat tahunan. Ni memang dapat sungguh lah. Okay. Kemudian 2022 dia dapat 6% contohnya. So sekarang ni siapa yang nak masuk melabur tahun 2024, dia kata 5.5% takkan lari biasanya. Sebab berdasarkan tahunan punya rekod. Kalau macam tu boleh dipanggil indicative rate. Tapi itu pun tak jamin. Cuma dia boleh letak kita setakat tahun-tahun lepas punya performance, kita punya profit kita yang kita dapat, dividen kita dapat, maka lebih kurang dalam 5.5% kita boleh letak. Sebab tahun lepas dapat 6, tahun sebelum tu dapat 4.5, sebelum tu dapat 5.6 dan seterusnya. Kita letak 5.5. Boleh? Boleh. Kalau macam ni boleh. Tapi masalahnya syarikat dekat Malaysia ni baru setahun, tak sampai setahun dah letak 20%. Datang mana tu? Kan? Nampak sangatlah scammer kan? Jadi sebab tu berdasarkan untung rugi ni memang kena check betul-betul. Pelaburan tidak menjaminkan apa-apa pulangan. Sebab tu kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi kata apa? Al-kharaju bid-dhaman. Maksudnya ialah keuntungan itu berkadaran dengan risiko yang perlu ditanggung. Sebab namanya pelaburan. Maka pelaburan dia boleh jadi peleburan. Dia bersedia untuk lebur, bersedia untuk labur, bersedia untuk untung. Bersedia. Kan? Sebab dia dah mengeluarkan modal. Jadi maksudnya dekat situ, semua benda ni berdasarkan hadis-hadis Nabi lah SAW, mesti tidak boleh ada untung, jamin untung, jamin modal, melainkan kalau guna konsep indicative rate tadi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab tu kalau tuan tengok logik dia gini je. Ni dah dekat ujung-ujung tahun kan. Tak lama nanti banyaklah dividen KBSP lah, masuk mungkin Februari ke Mac ke, mungkin tabung haji kan, mungkin ASB juga kan, ASB bila tapi secara mudahnya KBSP. Ada KBSP kata kita buat umur awal-awal kita boleh bagi 6% lah. KBSP ni dana dia 1.2 trilion tau. Dia sendiri pun tak boleh jamin boleh keluar 6% untuk tahun depan. Tak boleh. Tabung haji berapa? 3%. Tabung haji kata kita umur awal lah, kita kata 4%. Mesti dapat. Ataupun dia bagi tahu kepada pelabur, sebenarnya tabung haji laburkan duit kita tu. Sebab tu dia boleh bayar kepada kita dividen. Kalau dia tak labur duduk dalam tu memang tak dapat dividen lah kita. Dia laburkan. Ikutlah plantation ke, melabur hotel ke apa, tak kisah. Jadi dia sendiri pun tak boleh jamin. Kan? Tak pernah keluar statement sepanjang KBSP ni dah 30 tahun kot. Lebih lah kan. Tak pernah setiap tahun dia kata kita buat keluar awal, kita boleh bagi 5% kepada pelabur. Tak pernah. Dia tunggulah umum nanti. Bila umum tu, itulah baru kita tahu secara tepat. Kalau tak boleh. Kan? Sama juga ASB ke apa semua, macam tu lah. Maksudnya nak bagi tahu dia apa? Kalau syarikat gegasi yang besar-besar macam ni, bukan syarikat lah yang buat pelaburan ni, pun tak boleh jamin untung dan modal, apatah lagi kita. Okey, persoalan dia. Kenapa KBSP, kalau kata kita letak duit KBSP melabur kan? Kenapa duit KBSP tu tak berkurang? Tak payah KBSP lah, tabung haji pun. Kenapa tak berkurang? Patutnya kalau nama melabur, mesti ada untung rugi, betul tak? Mestilah duit kita letak RM10,000, mungkin tahun depan jadi RM8,000 sebab rugi. Contohnya kan. Kenapa? Sebab dijamin oleh kerajaan. Maksudnya apa-apa yang berlaku dalam KBSP, tetap duit kita tu ada lah. Kalau bank PDIM, itu kalau bank lah. Tapi kalau kita, maksudnya bukan kesilapan kita lah, bank tu kena curi ke rompak ke, tetap duit RM10,000 kita tu kita akan ada, kita akan dapat. Tapi kalau dalam konsep tabung haji KBSP, kerajaan jamin. Sebab tu walaupun namanya pelaburan, tapi kerajaan jamin kita punya modal tu tetap ada. Katalah kita ada RM200,000, RM200,000 lah, dia tak akan kurang jadi RM150,000 sebab mungkin rugi contohnya kan. Jadi maksudnya di situ ada jaminan. Jadi maksudnya pelaburan dia boleh dijamin dengan syarat pihak ketiga jamin. Saya dengan Cik Kai, kita buat tadilah RM10,000 tadi. Tuan Imam jamin. Kalau berlaku apa-apa nanti, stok burger kena curi ke,
Bawa lari dia air banjir ke, ataupun orang dah tak makan burger, semua pakai makan benda-benda lain contohnya kan, imam jamin untuk tahun depan saya jamin modal. Tapi dengan syarat imam tak boleh ada apa-apa kepentingan, dia hanya berdasarkan hibah. Maksudnya memang nak bantu je. Bukan nanti bagi saya 3% tu. Tak. Memang masuk kat situ memang nak bantu. So dalam konteks lebih besar macam kita kat Malaysia, kerajaan lah jamin. So kerajaan jamin modal kita dalam KBSP. Tak pernah lagi orang hilang duit dekat KBSP. Kenapa? KBSP buat pengumuman sebab kita punya pelaburan rugi, maka sebab itulah duit hilang sikit. Tak ada. Sebab dijamin oleh pihak kerajaan. Maksudnya third party yang jamin boleh. Tapi kalau saya dengan pelabur saja dua-dua nak jamin untung, jamin modal, tak boleh. Jadi riba tadi. Seperti mana yang kita sebutkan. Okey? So, tahu 5 perkara ni, nak masuk pelaburan, dia takkan jadi syubhah lah. Dan tak mudah ditipu lah. Sebab saya ramai jumpa orang kena tipu ni ramai. Tipu kan sikit, 2 juta ada, 200 ribu ada, 70 ribu ada, 400 ribu ada. Semua tu kena tipu. Bila dah kena tipu baru datang tanya, Bismillah. Wassalamualaikum, saya kata gitu je kan. Patutnya sebelum masuk melabur tu pergi tanya dulu. Ikut yang 5 perkara ni. Tengok tak background syarikat, panel syariah ada tak? Panel syariah ni tak wajib untuk syarikat Yang wajibnya bank dengan syarikat takaful. Syarikat takaful wajib ada panel syariah 5 orang. Bank kena ada 5 orang. Kalau koperasi 3 orang. Satu mesti panel syariah. Satu mesti eksekutif syariah ataupun staf syariah. Tu koperasi. Tu tak lama gini nak wajib dah tu. Setiap koperasi kat Malaysia ni ada 15,000 lebih kurang koperasi yang berdaun di bawah SKM. Maka nak tak nak, dia nanti satu masa akan ada juga kewajipan mereka untuk ada panel syariah. Sekarang pun mereka dah start dah. Dah banyak dah koperasi-koperasi ni yang ada panel syariah sendiri. Mereka ni kan sebab buat pembiayaan kepada ahli, ada pelaburan dia, apa benda semua kan. Macam contoh saya dengan koperasi Bank Muamalat Malaysia, kaki tangan koperasi Bank Muamalat, juta-juta juga, puluh juta. Dia punya pelaburan apa benda semua dan sebagainya kan. Koperasi Fekra ratus juta kan. Jadi maksudnya dia punya kontraktor terlibat nak buat projek apa semua, kemudian pembiayaan kepada ahli, kemudian nak buat jual beli barang kepada ahli nak pinjam duit, macam-macam lagi lah. Semua tu kan ada panel syariah kan, untuk tolong, untuk bantu. Tapi sekarang ni tak wajib lagi lah koperasi, tapi mungkin akan pergi kepada wajib. Tapi syarikat tak wajib. Kalau ada tu satu kelebihan lah untuk kita masuk, sebab kita nak halal. Sebab tu kalau buat 5 perkara ni macam susah sikit nak check tu, check. Tapi kita nak halal tu, nak check tu pahala lah. Sebab kita nak pergi pada benda yang halal. Kita nak pergi pada benda yang bukan syubhah. Kan, benda-benda yang bukan apa kita kata yang kesamaran dan sebagainya. Okey, itu benda dia. Okey. Boleh sikit lagi Kuliah muamalat ni mana cukup setengah jam. 40 minit apa tak lagi. Kurang sejam. Okey. Sikit lagi sikit. Okey, itu satu. Maksudnya apa? Dia tak tahu asal usul. Dia tak tahu ni apa syarikat apa semua dan sebagainya. Yang kedua ialah kesamaran antara jelas dengan tak jelas. Ni ramai orang salah faham. Sebenarnya dia orang kata contoh ASB. Contoh je lah, ni dekat dengan kita. ASB ni syubhah ke macam mana? Ramai orang kata syubhah. Sebenarnya ASB tak syubhah. ASB dia ada satu istilah lagi. Harta halal bercampur dengan harta haram. Tu istilah dia. Sebab apa? Sebab nisbah tu kita tahu. Berapa nisbah dia? Kalau ikut 2009 punya fatwa, 70%. 70% yang halal lah, 30% iaitu fatwa Selangor 2019. Sekarang mungkin 85 ke 90 lah kot. Maksudnya kita tahu dan ada rekod benda tu. So 90% patuh syariah, pelaburan dia 10% ni ada sikit masalah. So maksudnya apa? Harta yang banyaknya halal bercampur dengan harta yang haram. Dia tak panggil syubhah. Contoh KBSP. Sekarang ni siapa-siapa yang masih berada belum tukar dalam akaun patuh syariah, 66% tak patuh syariah. 33% patuh syariah. Itu yang mana? Yang akaun konvensional. Yang akaun Islamik ni semua 100% patuh syariah. Ni yang konvensional. So mereka sendiri keluarkan statement, maksudnya ataupun dia punya apa perincian dia lah. So 66% bila mereka keluarkan tu, sebab ada juga dilaburkan daripada konvensional tu kepada tempat yang patuh syariah. Dia bukan 100% dia pergi laburkan tempat haram. Yang konvensional tu, yang patuh syariah tu tak ada masalah. Hak tu clear dah. Yang konvensional ni, yang belum dapat patuh syariah ni. So maksudnya 66% tak patuh syariah. Jadi itu bukan syubhah. Itu harta halal bercampur dengan harta yang haram. Tu kita kena jelas. Jadi yang kita tak jelas ni yang mana? Pelaburan-pelaburan yang kita tak jelas. Yang memang kita tak tahu persen dia berapa yang halal, berapa yang haram. Contohnya kalau kita tengok
apa hukum kerja dekat ni? Bukan aviation, penerbangan lah. Syarikat-syarikat penerbangan. Contohnya Malaysia Airlines. Malaysia Airlines ni patuh syariah ke tak? Tak patuh. Tengok IC tak patuh syariah. Maksudnya nisbah dia tu besarlah yang tak patuh syariah tu. Contohlah, kan? Jadi kalau yang kerja tu macam mana? Tu cerita lain pula. Cabin crew ke, jadi management dia ke, tu cerita lain, pendetailan dia. Tapi kita cerita keseluruhan daripada dia punya apa, core business dia lah. Maka tak patuh syariah. Boleh jadi arak dia ke, boleh jadi pelaburan dia ke, boleh jadi macam-macam. Dia tak semestinya yang serve arak je. Tak semestinya. Dia ada benda-benda lain lagi yang kena check lah. Jadi maksud kat situ, kita jelas ke tak? Tak jelas. Jadi maksudnya situ, pertama, kalau dah tak diiktiraf oleh IC, memang haram lah. Tapi katalah kita tak jelas, tak tahu berapa persen ke apa semua, tak boleh. Contoh syarikat-syarikat pelaburan, perniagaan apa semua, kita kena refer balik, tengok balik kepada perkara tu. Kalau kita tak jelas, maka yang tu dipanggil syubhah. Berapa persen, berapa yang haram, berapa yang halal. Tapi kalau jelas persen dia, dinamakan harta halal bercampur dengan harta haram. Itu kaedah dia. Baik. Kemudian juga perkara yang penting ialah kerana, ni nombor 3 ni penting. Boleh jadi juga ia tidak jelas halal atau haram kerana dalil yang disangka kontradik atau maksud dan sebab-sebab yang saling berlawanan. Ni seronok ni nak bincang ni. Kita ikut pendapat ustaz ataupun ulama ke siapa ke yang kata boleh. Kita akan cari mana yang kata boleh. Forex trading boleh tak? Forex trading, bukan forex exchange, forex trading. Exchange tu yang dekat pengurut matuan blessing tu tak ada masalah. Tuan-tuan pergi tukar dengan satu syarat je, on the spot basic lah. Tapi kalau forex trading, ada ustaz kata harus. Saya tak nak sebut lah, tapi terkenal lah ustaz yang kata harus tu. Ada yang kata harus. Saya kata macam ni, yang kata harus tu seorang je. Yang kata haram tu 20 fatwa dunia dan Malaysia. Kuwait Final House punya fatwa ke, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia punya fatwa ke, mana-mana punya fatwa ke, Majlis Ulama Indonesia, Brunei yang dulu mereka pakai fatwa Brunei, mereka kata Brunei kata okey, Brunei fatwa haram lah forex trading. Apatah lagi kita di Selangor, di wilayah Majlis Fatwa Kebangsaan semua kata haram. Banyak fatwa Jordan, fatwa Kuwait dan bagai lagi. Tapi tiba-tiba ada satu ustaz kata harus. Ustaz kata kalau tak terlibat dengan riba, tak judi, maka harus. Kan dia kata forex trading tu dah riba judi lah. Mana pula boleh jadi tak terlibat dengan riba dan judi? Jadi orang-orang ni, saya punya istilah tu dipanggil pemorex. Yang main forex trading lah, yang trading budak-budak apa semua ni kan. Yang ni otak FX ke apa semualah, yang mereka iklan ke apa semua, tak kisah buat konten iklan otak FX, forex trading apa semua ni haram lah. Tapi dia kata ada ustaz kata boleh. Itu maksud tadi tu. Dia bukan sekadar syubhah dia tu bawa kepada haram. Tapi asalnya bila dia mencari siapa yang kata boleh tu, patutnya fatwa tu ujung-ujung dunia, pandangan tu ujung-ujung dunia, tak payahlah ambil. Kalau kita nak cari fatwa pandangan ujung-ujung dunia ni yang kata boleh, semua benda boleh. Anjing tu pun ada yang kata harus, boleh makan, buat sate, boleh. Cari pandangan dalam mazhab Maliki, pandangan terpencil dalam mazhab Maliki kata boleh. Nak ambil pandangan tu, tak nak pula. Forex tadi cari ustaz yang kata boleh kan. Apa beza kan? Jadi kita nak kata benda-benda macam tu, dia bukan hanya sekadar cari yang kata boleh. Dia kena usaha untuk berpegang kepada dalil dan juga hujah yang benar dan apa yang dipegang oleh kebanyakan para ulama mesti. Kalau tak dia akan susah jadi tersesat. Kan? Sebab susahlah bila dah daripada 20 fatwa, takkan 20 fatwa tu sesat. Betul tak? Kan? Fatwa dunia dan Malaysia, takkan 20 fatwa tu kata sesat. Kan? Maksudnya mereka fatwa kata haram forex trading, tu fatwa sesat tu. Ya ustaz saya yang betul. Kan? Jadi itu kita kena jelas benda-benda yang seperti itu. Okay? So samalah juga tentang apa-apa isu pun, pelaburan apa semua dan sebagainya, perniagaan, mana-mana yang haram tu kita pegang, melainkan benda tu ada khilaf yang cukup besar. Ada dalam bab perniagaan, bab muamalat ni ada khilaf-khilaf yang besar ni. Kan bisnes contohnya jual beli najis, boleh ke tak boleh? Jual beli najis. Ini kita nak buat baja tai ayam, baja tai kambing, boleh tak jual? Mazhab Syafi'i tak boleh. Ni dalam Muktamad Fiqh Syafi'i, Majmu' Syarah Mazhab kata tak boleh. Sebab apa? Sebab kerana benda najis ni mana boleh dijual beli. Tai ayam, tai kambing tak boleh jual beli. Habis tu macam mana mereka kata kita guna ujrah. Kita upah orang yang pergi gali, yang pergi letak dalam beg tu, kita bagi upah kat dia. Bukan kita beli najis tu. Nampak tak? Mazhab Syafi'i jaga benda-benda macam tu. Tapi sebahagian mazhab lain kata boleh aja jual beli tu sebab benda tu bermanfaat. Bukan kita makan, kan? Kita buat baja.
Boleh bagi dia. So khilaf yang besar, yang itu boleh lah kita nak bincang nak isu apa kan, kekuatan hujah dalil boleh bincang lah. Tapi ini benda-benda yang di hujung-hujung dunia, maka kita kena perhatikan betul-betul. Okey, so semua tu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu, nombor 5 tu contoh-contoh lah. Tadi kita dah sebut dah, tugasan kerja boleh jadi syubhah dan boleh jadi haram pun. Kerja halal tapi boleh jadi syubhah. Macam mana tu? Yalah, mengular kan, masuk lewat dan masuk tak buat kerja, lepas tu claim OT pula tu. Ni pekerja yang bagus. Patutnya daripada pukul 9 sampai pukul 6 dia dah boleh siap dah. 2 jam je buat boleh siap. Dia kata kita claim OT lah malam ni, kita ambil 2 jam sebab nak buat kerja. Padahal kerja yang dia tak siap tadi tu disiapkan waktu OT. Bagus ke tak bagus? Syubhah. Lebih dekat kepada haram benda-benda macam tu kan? Sebab patutnya awak buat dalam waktu awak kerja boleh siap, 2 jam boleh siap. Tapi kerana awak tangguh tu sebab nak claim OT dan buat dalam masa waktu OT, nampak macam bagus buat kerja, tapi hakikat sebenarnya syubhah dan lebih dekat kepada haram lagi. Banyak lagi isu-isu dalam pekerjaan ni banyak. Isu gaji, isu berkait dengan job description dia, kan. Lepas tu ada tanggungjawab pekerja, tanggungjawab majikan pun ada juga. Tu nanti kita akan jumpa lah. Baik, saya ringkaskan je ni. Nombor 2, mengambil entin terhadap sumber perolehan produk makanan dan selain, macam saya sebut tadi, halal dan tayyibah kan. Bukan sekadar ada cok halal, tetapi halal dan tayyibah tu kita nak lah yang paling terbaik lah. Okey, nombor 3, ubat-ubatan yang tidak diketahui sumber perbuatannya, apatah lagi tidak mendapatkan. Sebab tu kita kat Malaysia ni paling bagus, fatwanya bagus, KKM-nya bagus. Memang ada DNA khinzir ke ada apa ke, memang tak boleh. Vaksin khinzir, vaksin babi ke apa semua, DNA babi ke tak boleh. Bukan mencarut ni sebut nama kan. Khinzir tu babi lah, babi tu khinzir kan. Dua benda yang benda sama je. Jadi maksudnya tak boleh. Fatwa tak benar kan. Hatta pinggan mangkuk yang dibakar tak tahu daripada sumber sembelih pun tak boleh. Pinggan Bon China punya pinggan tu kan. Tu sebenarnya ada 40% daripada bahan yang dibakar lah. Daripada tulang-tulang binatang, 60% lagi bahan legam lah, bahan-bahan untuk campur temika ke apa buat pinggan tu. Jadi tak boleh. Jadi ketat fatwa kita kat Malaysia ni. Baguslah untuk satu aspek untuk menjaga kemaslahatan dan juga kebaikan. Tapi kadang-kadang ada benda yang diperluaskan sikit dalam bab-bab yang kita suka nak dapat. Contohnya ubat-ubat tertentu yang memang sesuai dengan kita. Padahal benda tu kita tak tahu dari made in China lah. Contohnya kan, beli kat Shopee. Tapi tengok dia punya review macam sesuai, kita pun beli. Okey pula. Kan? Tapi kita tak tahu sumber kan. Syubhah lah sebenarnya. Tapi kerana kita dah cuba ubat-ubat lain. Kan Nabi kata, tadawul wala tatadawu bil haram. Berubatlah kamu, jangan berubat dengan benda-benda yang haram. Jangan berubat dengan benda yang halal. Tapi kadang-kadang benda yang halal tu, sedangkan khinzir tadi tu pun boleh makan dalam keadaan darurat dengan dia punya keadaan-keadaan tertentu, apatah lagi ubat-ubatan kan, untuk baik lah. Tapi secara prinsipnya agama kita ajar benda yang haram ni dia jarang membaikkan benda yang haram. Kan ada orang kata ada ubat sakit jantung minum arak, ada saya baca. Sebab apa? Sebab gini-gini dan sebagainya kan. Jadi sebab tu Allah kata arak tu ada manfaat dia, tapi keburukan lebih besar. Kan ya, mana Allah menyatakan bahawa dia punya manfaat dia, ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosa dia lebih besar daripada manfaat dia. Contohnya apa? Ada ke arak ni manfaat dia? Orang sujud minum arak tu dia panas, memanaskan badan, ada manfaat dia, tapi haram. Sama kot ubat jantung, mungkin ada kot. Kalau ikut dia punya, tak tahulah, ikut perubatan tak ada lah, tak boleh lah jadi benda haram. Ataupun arak tu boleh ni merosakkan lagi, ada lah. Tapi kita nak kata benda-benda yang haram secara umumnya dia tidak boleh membaikkan, termasuklah ubat-ubatan, melainkan tak ada pilihan lah. Okay. Nombor 4, pendapat atau profit yang didapati daripada pelaburan-pelaburan yang tidak diketahui bentuk, saluran dan kaedah-kaedah digunakan pelaburannya, macam kita sebutkan tadi, semua sekali. Nombor 5, apa sahaja perkara yang tidak jelas sumber, kaedah ataupun helah ataupun cara yang mendapatkannya, maka semua benda tu adalah tidak patuh syariah ataupun kita boleh dekat, kita panggil sebagai syubhah lah. Itu yang pertama, sebelum pergi kepada haram tu, pertama letak syubhah dulu kan? Dan syubhah boleh jadi haram, boleh dekat kepada haram seperti mana kita sebutkan tadi. Okey, wallahu alam, saya berhenti dulu kat situ. Ada soalan? Okey. Macam mana? Dia sebenarnya e-wallet itu sendiri adakah patuh syariah? Ada e-wallet yang mana mereka dah tidak ada lah mereka kata patuh syariah, tapi pelaburan dia tu cashback dia tu kena berhati-hati. Tengok juga
Kena perhatikan betul-betul. Sebab banyak je di luar sana ada apps tertentu, ada promotion tertentu dapat cashback ni lah. Jadi kita tengok juga cashback ni dalam bentuk yang macam mana. Kalau dalam bentuk, contohnya kita beli rumah, contoh, dapat cashback kan. Sebenarnya bukan cashback, kita dapat tu adalah loan. Loan yang kita dapat tu sebenarnya kita dimasukkan dalam loan. Namanya cashback, memanglah kita gembira, dapat 4,000 cashback tak, 4,000 tu masuk dalam loan, awak kena bayar 8,000 sebenarnya daripada 4,000. Boleh jadi. Jadi maksudnya kalau dia adalah berbentuk konvensional, dia bermasalah lah. Tapi kalau yang Islamic Bank punya cashback ni, dia tengok keadaan, dia kadang-kadang dia bagi tahu betul-betul dia ni masuk dalam pembiayaan lah. Kan. Okey, dalam konsep yang seperti tadi tu, penggunaan cashback dalam bab-bab tertentu dia kena perhati betul-betul lah, macam saya sebutkan tadi. Atas dasar apa? Maksudnya nanti kita kena bayar ke, ataupun sebenarnya create satu hutang pula dah. Kita cashback 100 tapi lama-kelamaan kita tak sedar duit kita ditarik. Ni nampak? Ada kadang-kadang tempat-tempat tertentu ni memanglah kalau bank dia tarik tu atas dasar kerana cas tahunan dia. Tapi yang ni cas atas apa? Tengok juga kadang-kadang dia tarik RM1, RM2, dah makan masa lama kita tak perasan. Sekat RM1, ni kos perkhidmatan kot, ni cas admin kot. Sebenarnya dia tarik daripada tu lah. So nak kena perhatilah isu-isu cashback ni. Cuma saya katakan, saya sarankan selagi mana tengok pada konteks tu, mudah je. Macam mana nak check patuh syariah ke tak? Pergi je, contohnya cashback e-wallet patuh syariah. Tengok siapa yang endorse patuh syariah tu, Google je. So tengoklah syarikat tu, Mashrif ke apa ke semua, check dekat SC. Memang ada syarikat ni memang diberi mandat oleh SC untuk jadi panel syariah kepada apa-apalah syarikat dekat luar sana tu. Jadi macam tu lah cara nak check. Jadi kalau tak ada tu, elakkan dulu. Okay? Walaupun mungkin seronok. Contoh, yang pelaburan dulu tu, asalnya mula tak patuh syariah, tapi ramai orang masuk. Sebab dia kata, alang-alang dah ada ni, RM5 dapat RM10. Okey juga. Contoh. Jadi hati-hatilah. Wallahualam. Ada lagi? Soalan lain? Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita berhenti dulu lah kat sini insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Jadi sekadar tu dulu kita habis bab syubhah ni, nanti kita habislah satu ayat kan. 3 siri 4 siri juga. Nanti kita masuk yang lain. Qul qawli hadza wastaghfirullah lakum subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.